dalam saat kita supaya meminta kita berdoa, Perdana Menteri boleh katakan saban malam depan TV, dekat TV berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segera menghapuskan COVID-19. Tiba-tiba terkeluar satu kenyataan yang amat memeranjatkan saya. Saya amat terperanjat. Dalam sibuk sosial kita ni, tiba-tiba keluar kenyataan sebuah surat, sepucuk surat berkeliling yang ditandatangani oleh bahagian penggunaan aset awam di Kementerian Kewangan mengizinkan semua operator perjudian yang dilesenkan oleh Kementerian Kewangan untuk mula beroperasi pada 15 Februari 2021. Astaghfirullahalazim. Kita nak minta doa pada Allah supaya segera diputuskan jaringan COVID-19. Rakyat menderita, minta supaya ekonomi kita naik. Cukup-cukuplah rakyat menderita dengan azab yang diturun sekarang ini. Tiba-tiba dibuka pula lesen perjudian. Masjid ditutup. Masjid tak buka seluas-luasnya. Ini yang saya tak boleh terima. Saya minta maaf lah. Saya tak tahulah. Dengar ceritanya Perdana Menteri kita ni anak seorang malim, anak seorang imam. Apa ni? Seterusnya ni, saya bukan sedang jual, saya ini buka pusat perjudian. Kedai-kedai 4 nombor ekor. Jadi macam mana? Kedai-kedai orang nak berniaga tak buka. PKP masih berjalan lagi. Di saat PKP kau tambah lagi 2 minggu, kau buka kedai jual 4 nombor ekor. Kau buka kedai-kedai. Ini termasuklah kelab-kelab yang membuat ini operasi jackpot dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Memang esok boleh pergi main judi lah kat Genting. Penuh saya tengok ni. Saya tengok astaghfirullahalazim. Kita di saat kita dijengah wabak virus corona. Jadi pimpinan seperti mereka mengundang kemarahan ilahi. Jadi saya tanya dalam hati saya, kita bila keputusan ini dibuat, apakah dibincang di kabinet? Kalau dibincangkan di kalangan jemaah menteri, apa kata pimpinan PAS yang 3 orang tu? Takkan tak boleh bagi pandangan? Tak boleh ni. Ini kemaksiatan. Mengikut pengetahuan saya. Ini saya, mengikut pengetahuan saya, juga agama yang saya dengar kat masjid. Dia kata, kalaulah kita melakukan kemaksiatan, kata dia berjudi. Kamu berjudi hanya antara hukum kamu dengan Tuhan. Tetapi kalau kamu jadi sponsor, umpamanya kalau seorang tu berjudi, hukumnya 1 rotan, yang sponsor orang berjudi itu 2 rotan. Sekarang ni seluruh rakyat Malaysia ni kena tanggung balak ni. Ni marah betul saya ni. Saya harap kita membuat protes kepada Tengku Zafrul, Kementerian Kewangan, meluluskan lesen perjudian. Rumah-rumah perjudian yang diluluskan, tutuplah dulu. Sekarang negara dalam keadaan susah. Kita nak berdoa pada Allah. Ni yang kau buka berdoa tiap malam dekat TV tu apa artinya? Lakonan. Saya minta maaf lah. Saya tak tahulah macam mana nak cakap lagi. Kerajaan macam saya tak boleh terima lah benda ni. I really cannot print with this type of decision made by our ministers yang meluluskan supaya pusat perjudian dibuka semula. Kau masjid kau tak nak buka, pusat perjudian kau buka. Ini masalah. Sudahlah kita berhadapan dengan tuntutan daripada DAP. Dia kata polis masuk ke kawasan berhala bawa senjata api pun tak boleh. Ini apa hal pula? Saya mempertahankan tindakan polis. Kalau penjenayah ada dalam kawasan ni, kita nak tangkap lah. Cuma tak boleh kita nak tembak, tak boleh lah. Tapi kena. Takkan pula nak tinggal pistol kat luar. Itu tindakan pengong tu. Saya mempertahankan. Mungkin pihak polis nak menyiasat apa yang berlaku dalam berhala tu. Jadi janganlah pula mereka pula nak tunjuk pandai. Jadi sekarang ni negara kita kucak-kacir lah. Jadi kalau ini keadaannya, saya rasa baiklah buka semua sekali. Supaya orang lain pun nak cari makan juga. Catering, yang buka kanopi, yang buat jualan dan sebagainya. Yang ini kita keluarkan SOP. Saya tak tahu apa nak jadi. Jadi kalau begini keadaannya, saya marah sebab bukanlah saya ni anti perjudian. Memanglah zaman muda kita dulu pun kita pun ada juga perjudiannya. Kita bukanlah baik. Janganlah sekarang kata, saya imam. Tidak.
Tetapi bagaimanapun, di saat kita judi ada cukai tu, sebab tu dibenarkan oleh mereka. Saya fikir duit hasil yang haram itu jangan. Kita dah teruk. Mungkin apa yang berlaku hari ini adalah sebab daripada kemaksiatan. Semalam kita bercakap soal anak-anak putih-putih kita yang berada di Menara Gading yang nak dijadikan pelacur oleh bapa-bapa ayam. Hari ini keluar pula cerita tentang lesen judi, kedai-kedai judi. Kedai judi ini termasuklah semualah, segala 4 nombor ekor ke, toto ke, gelomba kuda ke, apa sajalah. Jadi benda begini saya kira Kementerian Kewangan harus mengkaji semula, tarik balik. Stop dulu. Saya tak maaf saya ada emosi sikit hari ni Dan tiba-tiba di saat kita berhadapan dengan segala masalah ni, sekarang negara kita terdedah kepada kritikan. Kita dikutuk. Selama ni kita melihat negara luar, kita ketawakan pimpinan negara luar melakukan onar negara mereka. Hari ini sejumlah 90 ahli parlimen daripada 7 buah negara ASEAN telah pun menggesa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dan Perdana Menteri untuk membenarkan parlimen bersidang. Sekarang ni tindakan kita ini, kita mengundang campur tangan negara asing. Memanglah kita berhak mempertahankan negara kita. We know what to do in our own country. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan begini, mesti ada reason, mesti ada sebab mereka buat begitu. Kita, negara kita sekarang ni mula dipandang leceh. Mungkin inilah sebabnya pelabur-pelabur lari. Tuntutan sejumlah 90 ahli parlimen daripada 7 buah negara ASEAN yang menggesa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong Perdana Menteri untuk membenarkan parlimen bersidang. Dalam satu kenyataan bersama hari ini, mereka berkata persidangan parlimen penting untuk memastikan kebertanggungjawaban kerajaan, menilai langkah darurat, melindungi hak asasi dan menyumbang ke arah proses membuat keputusan berkenaan dasar-dasar utama. Dan dalam keadaan begini, malulah kita. Sebab itu, saya tak mau bercakap soal kuasa mutlak Yang Perlu Agung. Tapi bila ada negara luar menyanggah, saya juga marah. Tapi nak marah macam mana kalau kita buat kesilapan? Ini masalah ni saya nampak. Kerana perintah darurat berkuat kuasa sehingga Ogos dan tertakluk kepada show-show jawatankuasa khas yang digotai 19 anggota daripada pelbagai latar belakang, termasuk 3 ahli parlimen pembangkang. Saya rasa tidak cukup. Sebab itu, negara luar sudah campur tangan. Saya, apa nak jadi negara kita ni? Kita diketawakan, kita diperlecehkan, pelabur-pelabur keluar dan mereka tidak ada keyakinan lagi. Bukan senang nak membina. Sejak kita mencapai kemerdekaan selama 60 tahun, begitulah orang menghina UMNO Barisan Nasional. Macam-macam orang kata. Tapi sekurang-kurangnya, kerajaan UMNO Barisan Nasional membina keyakinan negara luar. Negara kita dilihat sebagai pemimpin negara ketiga. Hari ini kita dilihat dengan penuh kehinaan dan kepelbagaian, kebobrokan yang dilakukan. Semalam pula tu tiba-tiba mantan Menteri Kewangan boleh bercakap, Tun Daim Zainuddin. Tiba-tiba dia bercakap saja, dia kata UMNO tak mampu menang PRU 15. Saya rasa Tun Daim elok diam-diam. Tak payah campur tangan. Saya lihat keadaan begini, Tun Daim ni mengundang masalah sebenarnya. Sebab saya katakan, kalaulah dalam pilihan yang akan datang, orang lain yang menang, kalau Anwar Ibrahim yang hadir, dia akan diburu. Jadi, saya melihat Tun Daim ni elok, just relax, enjoy your money. Tak payah campur. Biarlah warga bangsa yang baru ni kami menangani. Segala kemasalahan yang dibuat, segala masalah yang wujud sekarang ni, anda juga terlibat sama. Saya tak maulah menyonsong lebih-lebih. Sebab saya memikirkan dia mantan Menteri Kewangan, mantan bendahari UMNO. Tapi dia mengundang masalah bila dia memperlecehkan. Sebab itu dia disanggah oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Adnan. Dia kata biar betul, dia kata Tun Daim ni. Tun Daim menyebut soal realiti. Realiti apa bendanya? Segala masalah ni wujud dari zaman siapa? Kita tak nak buka. Tapi bila kamu mengatakan bahawa UMNO ni tak ada ruang untuk menang, apa tujuan kamu? Di saat saya semalam menyatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ni akan tumbang. Kita ada dapatan kita. You dapat dari mana? Kerana mungkin merasakan takut. Ketakutan kerana selepas ini datang kerajaan yang baru, kita akan bongkar satu persatu. Betul.
Dian Shah, Tun Daim tu perlu duduk diam. Kita tak mau kacau. Duduk diam-diam tengok. Generasi muda, generasi baru mengatur atau cara negara, pemerintah negara, politik kita. Kita tak mahu kebobrokan dalam politik warga bangsa kita ni. Bercampur aduk. Enough is enough. Dah, lepas itu saya tengok pula. Dia kata, UMNO, kita mengakui bahawa kita kehilangan majoriti dalam pilihan raya ke-14. Tapi jangan lupa Tun Daim juga campur tangan juga. Menuduh macam-macam. Bersama dengan Tun Mahathir. Mewujudkan Parti Peribumi PBM. Dan Tun bersekongkol dengan PKR. Waktu itu Anwar Ibrahim dalam penjara. You hijack the Parti Keadilan. Sekarang ni Anwar dah keluar. You tidak boleh lagi nak hijack PKR. Bagaimana kalau keadilan memerintah? Saya tengok, you tak selamat. Sebab itulah sekarang ni nampak-nampak gayanya, saya tak tahu nak baca lah. Keadaan apa yang berlaku sekarang ni apabila Tun Dr. Mahathir menyelar macam-macam.